Tuan-tuan, puan dan muslimin, kita baca kitab malam ini insya-Allah, sambung balik perbincangan kita pada muka surat yang kedua pada kitab kita Tajul Arus, mahkota pengantin, maksudnya jalan yang bercahaya, jalan yang cantik untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang disaring daripada kitab Imamuna atau Syekhuna Syekh Ibnu Athaillah Askandari rahimahullah subhanahu wa taala, anak murid kepada Imam Abu Abbas Mursi, anak murid Abu Abbas Mursi, anak murid kepada Imam Abu Hasan Syazuli rahimahullah subhanahu wa taala. Kitab ini kitab yang dikarang oleh ulama tariqah Syazuliyah. Baik. Bahagian yang keempat pada bawah, insya-Allah kita mula balik. Kita masuk dalam bab ni apa tuan-tuan, bab faslun fit taubati. Fasal pada menyatakan taubat kita kepada Allah. Yang ini benda penting. Maknanya siapa yang nak jalan pada Allah, siapa yang nak pergi pada Allah Ta'ala dengan diterima oleh Allah, kena cuci dulu, kena taubat dulu, kena bersih diri dulu lah. Tuan-tuan dan muslimin, nak masuk sembahyang, masuk masjid nak sembahyang, kena buat apa? Wudu itu taubat. Wudu itu taubat. Bersih diri zahir, bersih diri yang batin. Kata ulama, bersih yang zahir dengan wudu, ayat sembahyang. Bersih batin dengan doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Kata ulama, siapa tak baca doa tu, maka bersih keluar saja, dalam tak bersih. Di dalam tak bersih, maka dia takkan dapat merasakan kehebatan dan kebesaran Allah. Nah, itu persoalannya. Jadi ini saya ulang, ini soal hati. Jom bersih hati, tuan-tuan. Maka kita nak faham balik, wudu ayat yang kita ambil ini, ayat pada zahir basuh muka basuh tangan tu bersih kat luar. Tapi nak bersih kat dalam, dia kena dengan doa. Yang nak basuh hati, doa. Betul, pesanlah kat anak-anak, pesan kat siapa-siapa pun, pesan kat diri. Ambil wudu jangan lupa doa. Lepas ambil wudu jangan lupa. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ataupun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Boleh juga kata setengah hadis. Ataupun doa yang lain kita kata asyhadu an la ilaha illallah abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat mutahhirin, sambungkan pada hadis lain. Baik, maka ulama kata baca doa selepas wudu itu satu daripada cara bersih hati. Tak baca doa tu maka orang tu tak bersih sungguh-sungguh. Ni problem dia. Jadi fasal pertaubat ini, tuan-tuan, jika kita nak taubat pada Allah, nak balik pada Allah, memang kita nak balik pun, kita akan balik pada Allah. Masa dah ada dah, cuma tak tahu bila. Contoh yakin mana? Sama-sama kita yakin, lambat ke cepat ke, kita akan mati. Tadi kata kau mana ini? Tadi kata kau mana, siapa pun akan menemui ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah pada ayat 33 surah Al-A'raf, muka sebelah kiri. Allah kata apa? Allah kata fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila tiba ajal, tempoh masa orang tu habis, maka Allah ambil nyawa dia. Lambat pun tak, cepat pun tak, on time, tepat masa kita. Jadi tuan-tuan dan puan, bila kita nak patah balik pada Allah lah, masa dah ada dah. Sebelum ulama kata, sebelum hang patah balik dulu. Mana sebelum kau dikembalikan oleh Allah pada Allah dengan cara mati, kau matikanlah diri kau dulu dengan banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini fasal yang kita nak baca. Maka firman Allah Ta'ala sambung balik, qala muallif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, nafa'na bihi bikin amin.
Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Baik, keempat dah bawah dah. Maknanya bahawasanya Allah Ta'ala itu kasih ia akan hamba yang banyak taubat, dan kasih ia akan hambanya yang banyak bersuci mereka itu. Nak bagi Allah kasih, nak buat apa? Taubat. Maka ulama buka kitab ini dengan fasal pertama, fasal pasal taubat, kerana taubat itu nak bagi kita kembali balik menjadi orang yang Allah kasih. Ni jalan pertama kata ulama, jalan pertama menuju pada Allah. Tengok tuan, kalau kita buka kitab tasawuf, dia ada 10 prinsip nak balik pada Allah. Atau dia panggil apa? Dia panggil sebagai mahmudah atau sifat mahmudah. Jom ketahui oleh tuan, sifat mahmudah itu 10. 10 semua. Dimula dengan apa? Dimula dengan yang pertama taubat. Yang akhir, sifat mahmudah yang terakhir ialah zikrul maut. Ni kalau nak bincang bab tasawuf sikit, benda ni ada dalam kitab-kitab tasawuf yang mudah-mudah. Contohnya tentang bab ni ada dihuraikan oleh ulama-ulama dalam kitab Zadul Muta'allim ataupun Zadul Muta'allim ada. Kitab tu kitab Jawi lama. Simple dia bagi, ada 10 sifat mahmudah. Yang dimulakan ulang balik, mula sifat mahmudah yang pertama ialah taubat. Akhir sifat mahmudah yang terakhir ialah zikrul maut. Maknanya orang rajin bertaubat ni ialah orang yang mati, dan orang yang mati dah rajin bertaubat. Baik, maka 10 sifat mahmudah. 10 ni apa tuan? 10 ini inilah hikmahnya bila kita wuduk tuan. Bila kita wuduk, saya ambil fiqh balik. Bila wuduk, soalan saya tanya soalan tuan. Wuduk kita ni afdal tak basuh satu-satu atau kedua-duanya? Yang mana afdal? Ambil wuduk, ambil air sembahyang, basuh satu-satu ke ada dua sekali tangan ni? Hukum fiqh. Okay. Saya tanya, saya jawab juga. Hukum fiqh kata tuan, hukum fiqh mazhab Syafi'iyah dan mazhab lain pun, sunat afdal dia ialah basuh kedua-dua serentak. Dia bukan satu, dia serentak kedua-duanya. Pasal apa? Pasal nak basuh 10 yang hata elok. Tu hikmah dia. Ada 10 sifat mazmumah yang dikarang oleh Imam Ghazali dalam kitab dia. Kitab apa tuan? Kitab ni samalah kitab tasawuf ni. 10 yang baik yang tak baik ni ada dalam kitab, antaranya Zadul Muta'allim ada, apa lagi kitab Hidayah Salikin ada. 10 yang mahmudah dan 10 yang mazmumah. Maka sunat kita ambil wudu basuh kedua-duanya dengan niat nak menghilangkan 10 sifat buruk. Yang dimulakan sifat buruk apa dia? Dia panggil syarhut ta'am. Sifat buruk yang pertama ialah gemar kepada makan. Buruk. Nak basuh tu. Supaya mainnya sifat mahmudah yang pertama ialah bertaubat. Ni dia punya hikmah ambil wudu kalau kita perhati balik. Sebab tu kalau tengok tuan guru ambil wudu tuan, dia ambil lambat-lambat. Dia buka ayat pelan-pelan, dia ambil lambat-lambat. Lambat-lambat pasal apa? Pasal dia tahu pasal apa basuh yang ni, pasal basuh muka, pasal basuh kaki, pasal basuh yang ni, dia tahu. Pukul 9 kena mandi lah. Sambung kat sana. Sambung sampai kau ikut saya subuh esok. Tak payah sambung sikit dah. Baik, malam ni dapat apa? Dapat malam ni. Kalau ambil wudu kita, kalau kita ambil wudu, jangan lupa minta Allah Ta'ala basuhkan sifat buruk kita yang 10. Dan Allah terima minta, ya Allah, kembalikan pada aku atau perelokkan aku dengan sifat 10 yang mahmudah. Apa dia sifat mahmudah yang pertama? Ulama nanti saya sebut balik semuanya. Yang pertama ialah taubat. Yang pertama taubat. Apa lagi yang ada sifat mahmudah? Syukur, redha, mahabbah, tawakal. Ini semua sifat baik. Nak minta Allah bagi sifat ni lah kita. Nak buang sifat buruk, bakhil, marah,
kedekun, kedekun bakhil sama lah. Banyak makan, banyak minum, banyak bercakap, tu semua sifat-sifat buruk. Benda ni ada kat kita semua. Kalau tak minta Allah cuci, tak cuci kita. Tak minta Allah basuh, tak basuh kita. Maka hikmahnya kita ambil wudu ialah kita basuh yang zahir, ketahuilah yang batin tu ada. So, tangan yang 10 ni antaranya nak buang benda kotor yang jadi dengan tangan. Ada benda kotor ni lah 5, 10 benda yang seorang boleh 10 benda yang ada pada sifat buruk. Nanti kita sambung bab ni insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita nak minta Allah kembalikan balik ke kita sifat mahmudah yang 10 ini. Baik, inilah dia. Kemudian habis semua lah, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki semua, kita tak ada tangan doa, menghadap kiblat, doa asyhadu an la ilaha illallah abduhu wa rasuluhu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minat mutahhirin wa ij'alna min ibadikas salihin. Nabi kata siapa baca doa tu, dia ambil wudu bagi sempurna elok. Syarat dia, dan kita sahih Muslim. Siapa nak masuk syurga mudah, Nabi kata jaga wudu. Ambil wudu elok-elok dengan fa'asbiril wudu, sempurnakan wudu itu. Ambil wudu elok, sempurnakan basuhan sampai telinga, sampai muka, sampai tangan, sampai kaki, basuh elok. Nabi kata lagi, bila mana kamu berwudu, ambil air sembahyang, sempurnakan wudu. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kita tengok balik kitab Sahih Muslim. Bila wudu, sempurnakan wudu. Dan ditambah dalam hadis lagi, siapa yang sempurna wudu, habis-habis dia wudu, dia baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas salihin. Nabi kata siapa baca yang tu, sempurna wudu, baca doa tu, Nabi kata illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Siapa buat lagu tu, siapa wudu bagi elok, doa lepas wudu bagi sempurna, menghadap kiblat semua cukup, maka perbuatan itu membukakan pintu syurga yang 8. Yadkhulu ay babin ma syaa, kata Allah Taala. Kata Nabi SAW, yadkhulu nabi mimba mi ay babin syaa, dan dia boleh masuk pintu mana syurga dia nak masuk, dia masuk. Dengan sebab sempurnakan wudu. Kerana pintu kebersihan telah disempurnakan. Hati pun bersih, luar pun bersih. Barulah kita masuk sembahyang. Sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata at-tuhuru syatrul iman, at-tuhuru ba'dus salah. Wudu itu sebahagian dari salat. Jadi ulama pesan apa? Nak pesan jaga wudu elok, kena nak sembahyang elok. Kerana wudu itu muqaddimah salat, permulaan salat itu ialah wudu. Nah, kerana dengan wudu semua jadi. Boleh baca Quran dengan wudu, salat dengan wudu, apa lagi, nak tawaf, sa'i semua dengan wudu. Tak ada wudu tak boleh buat benda tu semua. Maka wudu itu pembuka segala pintu syurga. Cuma macam nak buka pintu syurga, jaga akan hikmahnya dan jaga akan cara basuh bagi sempurna, dan jaga benda kedua, doa. Kerana doa itu membersih yang dalam. Kan? Nampak simple lah doa ni, doa je. Tapi doa tu bersih pasal apa tuan? Pasal apa bila kita doa hati kita bersih? Jawab dia, doa itu ada satu benda paling hebat, iaitu pengharapan dan pergantungan. Yang ni paling dahsyat sekali. Tauhid dengan Allah ni ialah gantung. Tauhid dengan Allah ialah berharap pada Allah Ta'ala. Kita harap pada Allah. Antara kita harap Allah terima amalan kita, harap Allah buat baik kita dalam kubur nanti, harap nak mati Allah cabut nyawa pelan-pelan bagi mati tak sakit, harap dalam kubur nanti bercahaya-cahaya dengan segala amalan kita, kita harap. Harap Quran tolong, harap sedekah tolong dalam kubur, harap.
harap kepada Allah, maka harapan tu itulah daripada doa. Doa ada dua bahagi. Kalau tuan-tuan nak faham, doa ada dua bahagi. Satu doa, satu munajat. Doa ialah benda yang lafaz dengan lidah, munajat ialah terbit dengan hati. Munajat, kedua-duanya doa. Maka kedua-duanya doa dan munajat ini dia bentuk pengharapan pada Allah. Sebab tu siapa tinggi doa seolah tak harap ke Allah Ta'ala. Itu ulama kita, ulama Syafi'iyah kita, ulama Al-Sunnah wal Jamaah tak bagi kita bangkit lepas sembahyang bangkit tanpa berdoa, kerana doa itu bergantungan dengan Allah. Siapa tak doa seperti mana tak harap pada Allah. Dia tak harap kepada Allah, mainlah hikam yang pertama, harap gantung kat diri. Maka siapa gantung kat diri jadi syirik. Tak gantung dengan Allah tu jahat, bahaya. Baik tuan-tuan sekalian, maka Allah kata apa tuan? Sesungguhnya Allah Ta'ala suka dan cinta orang yang bertaubat, dan Allah suka dan cinta kepada orang yang membersihkan dirinya. Sabda Nabi SAW di bawah. Mula dia main Quran, lepas tu dia main hadis. Nak dalilkan, nak beri kuat dalil kita, perbincangan kita. Apa Nabi beritahu? Kata dia, inni laghayanun ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marratan. Artinya bahawasanya aku, kata Nabi, aku ni pun ditutup atas hatiku, yakni dengan nur. Maksud Nabi apa? Nabi kata aku ni pun, hati aku ni pun, kalau Allah tak tutup dia, syaitan masuk. Kan Nabi kata laghayanun tu mana ditutup dengan nur cahaya Allah Ta'ala hati Nabi ini. Sebab apa Allah tutup? Sebab Allah tak bagi syaitan pi kacau hati Nabi SAW. Dia syaitan pi kacau, tuan-tuan, apa jadi? Dia main penyakit hati, dia main was-was, dia main bimbang, dia main takut makhluk, dia main bakhil, dia main bersifat buruk, dia main sombong, dia main riak, dia main macam-macam. Kerana hati itu tak ditutup oleh Allah. Doa kita yang Nabi suruh kita baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Dan sambung hadis lagi, doa ni kata guru saya, Syekh saya kata, doa ni kalau hang baca seolah hang minta Allah jaga hati hang. Seolah Allah kita minta Allah jaga hati. Macam Nabi kata ni, aku ni, hati aku ni Allah pelihara, Allah jaga. Wa inni laghayanun, kata Nabi, aku pun Allah tutup hatiku dengan cahaya. Kau tidak, hatiku juga rosak dengan iblis syaitan. Pasal syaitan duk serang hati. Baik, maka Nabi kata ini aku pun, kata Nabi, ada gangguan syaitan, tetapi hatiku Allah tutup dengan cahaya, syaitan tak boleh masuk. Sebab itu Imam Ghazali kata apa tuan, pagi-pagi hari saya pesan kat saya sama tuan, tuan-tuan semua amalan ni, pagi-pagi hari jangan tinggalkan doa isyraq. Ni saya pesan sama ni kat saya dan tuan-tuan, jangan tinggalkan doa isyraq di pagi hari. Pas main subuh tunggu isyraq, tunggu duha, boleh baca pagi-pagi hari, boleh baca. Apa dia doa dah? Doa isyraq, apa dia doa dah? Doa supaya hati kita diberi oleh Allah cahaya. Apa dia? Cari doa isyraq, baca doa isyraq atau baca doa duha. Itu doa supaya Allah bagi hati kita. Nanti kita bacakan hatian doa tu nanti insya-Allah, ataupun tuan boleh carilah doa isyraq tu dan kitab-kitab banyak juga. Minta supaya Allah pelihara hati. Ini kata guru kita. Kita Imam Ghazali ada dalam doa isyraq ni. Ada doa isyraq boleh cari dalam doa. Duha boleh baca, isyraq boleh baca dua-duanya. Sebab ulama kata isyraq duha tu sama. Imam Ghazali kita pecah. Imam Ghazali pecahkan isyraq tu lain, duha tu lain. Itu pendapat Imam Ghazali. Sedangkan ulama lain kata isyraq tu lah duha, duha tu lah isyraq, boleh. Allah doa dia pada Allahumma nawwir qalbi
binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Tu guru saya kata apa? Jangan tinggal doa tu, sebab doa tu doa cahaya, tutup hati hang daripada godaan syaitan. Ambil doa tu, saya ijazahkan, ambil lah guru untuk beramal. Kalau saya nak simpan seorang tak boleh simpan. Doa isyraq, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika. Ulang balik, binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Pagi esok baca. Apa dia guna dia? Guna dia mohon pada Allah supaya Allah kiaikan cahaya, tutup hati kita daripada gangguan iblis syaitan. Jangan bagi gelap hati, minta bercahayanya hati aku ini seperti cahaya matahari yang naik belah pagi. Dua doa boleh amal tuan-tuan. Satu doa lagi, Allah sabbit qalbi ala dinik tadi. Minta doa pada Allah supaya Allah tetapkan sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Lepas sembahyang Nabi suruh baca. Dan doa kedua kata ulama, baca pagi-pagi hari, doa cahaya daripada Allah supaya hati bercahaya. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata hati aku ni kalau Allah tak bagi cahaya, tak tutup dengan cahaya, hatiku juga rosak dengan iblis ni. Inni la ghayanun, kata Nabi, aku pun sama diganggu oleh syaitan, tetapi aku hatiku ditutup oleh Allah dengan cahaya. Dan banyak doa cahaya tuan, banyak doa cahaya untuk kita amalkan. Batu pagi subuh-subuh, cahaya pagi, ambil cahaya tu. Kan? Sebab tu subuh-subuh ni kena bangkit. Kerana kita minta di samping kita nak dapatkan kebaikan subuh dengan pahala besar. Apa pahala besar? Cahaya itu, cahaya subuh itu. Dan pagi tadi saya sebut apa dalam kuliah subuh, kalau duha tadi, siapa nak dapat redha Allah, jaga subuh. Kerana radiyatan mardiyah, ya ayatun nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam surah apa tuan? Dalam surah Al-Fajr. Maka siapa nak dapat redha Allah, kena jaga fajar dan subuh. Jaga dengan salat tahajud, jaga dengan Quran di pagi hari, jaga dengan salat sunat subuh sebelum subuh, jaga dengan salat subuh berjemaah, dengan wirid lepas subuh, sambung lagi dengan doa-doa lepas fajar, sambung dengan doa isyraq, sambung dengan duha, sambung, kerana cahaya akan menjadi milikmu. Cahaya ni akan terang dalam kubur nanti. Cahaya ni akan mai waktu kita nak mati. Cahaya nak sebut la ilaha illallah akan beri cahaya oleh Allah. Lidah akan sebut la ilaha illallah, mudah nak sebut. Kita ni tengok tuan-tuan, tengok gambar Melayu, kalau gambar apa, tengok gambar drama apa, mati mesti mengucapnya. Tengok gambar apa drama ke, dengan mak Melayu ke apa ke, mati semua boleh mengucap. Tak apa berlakon, tak apa lah tuan nak mati dan sembang-sembang tu, betul Allah la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mati. Bagus. Senang betul tak? Tapi hak kita hakikat ni bukan berlakon. Kita nak mati esok tu ke mana tuan? Antara saya duk bayang bagi pihak saya tuan-tuan, antara saya duk bayang bagi pihak saya ni, untuk tuan-tuan sama, saya terbayang satu benda. Macam mana cara aku nak mati nanti? Macam mana cara kita nak mati? Adah mati depan keluarga, atau mati seorang-seorang, atau mati ada orang sebelah, atau mati di mana? Bila kita tahu kita akan mati, soalan dia tuan-tuan, macam mana cara kita nak mati? Allah tahu nak mati guna, kita tak tahu. Tapi kita minta satu pada Allah, ya Allah, kalau aku cara mati lagu mana pun, aku nak satu benda daripada engkau, aku harap satu benda daripada engkau, izinkan aku mengucap. Itu saja. Baik tuan-tuan sekalian, maka Nabi kata inni laghayanun, aku pun Allah bagi tutup hatiku dengan cahaya hingga iblis tak boleh nak kacau aku. Pun macam tu pun Nabi kata, kalau syaitan tak boleh kacau aku pun, dia kata apa? Inni la astaghfirullah 70 marratan. Aku ni pun, kata Nabi, walau hatiku pun ditutup oleh Allah daripada iblis, aku tetap beristighfar 100 kali satu hari.
Allah, no? Tengok Nabi kata apa? Betul, bimbangnya Nabi SAW dengan takutnya Nabi, takut hati rosak. Allah jaga hati dia, tapi dia tetap beristighfar pada Allah suatu kali. Kita ni pula tuan-tuan, hati Allah tak jaga pun, selera hati kita dengan syaitan, dengan iblis yang menyakit, tapi istighfar malas pula. Nabi Allah jaga hati, dalam duk jaga hati dia istighfar satu kali, sebab nak takut hati dia rosak. Walaupun Allah jaga dah hati dia, kita pula tak bimbang tuan-tuan, tak bimbang. Maka hari ni belajar satu benda tuan-tuan, pada jom kita belajar, bimbanglah, takutlah hati kita rosak. Bukan takkan amalan kita rosak timbang, kita takut hati rosak. Bila hati rosak, semua ibadat kita akan rosak, disebabkan hati. Maka saya tutup malam ni pengajian kita malam ni tuan-tuan. Kata guru saya sendiri, ni benda besar, benda kaedah besar dalam pengajian kita sekalian. Nak ngaji bab apa ni, saya nak bagi yang ni sebelum saya berhenti. Kata guru saya, Syekh Syekh Yusuf Rid Al-Bakhur Al-Hasani hafizahullah subhanahu wa ta'ala, serta ulama keturunan Nabi SAW sebelah sana Hasan. Apa dia kata kat saya waktu saya ngaji dengan dia? Dia kata, Muhammad, hang cari 3 benda ni dan beritahu orang lain 3 benda ni. Nak mengaji, ngaji 3 benda ni. Kalau betul nak ngaji, kalau hang betul nak bagian nak jadikan Allah Ta'ala sayang kamu, carilah 3 ilmu ni. Pertama, ngajilah ilmu memperbanyakkan amalan. Pertama apa tuan-tuan? Mengaji ilmu yang suluh kita bagi boleh buat amalan bagi banyak. Ngaji ya. Cari ilmu yang bagi kita, tolak kita untuk banyak buat amalan. Ilmu tu satu. Yang kedua, nanti saya syarah bab ni. Yang kedua, saya kata apa? Carilah ilmu kedua, ilmu paling penting, ilmu menjaga pahala amalan. Kita tuan, ramai yang kita ada ni, ramai yang kalangan kita ni mengaji, buat amalan. Solat, puasa, zakat, haji, Quran, zikir, mengaji. Buat amalan, macam-macam ibadat kita buat. Tapi ruginya kita ni, bila kita tak belajar satu benda, ilmu jaga pahala amalan. Dan saya kata apa? Kedua-dua ilmu ni hang katakan dapat. Ilmu buat amalan bagi banyak hang takkan boleh, dan ilmu jaga amalan hang takkan dapat kalau hang tak cari ilmu ketiga, ilmu jaga hati, atau dia panggil ilmu qalbi. Ilmu pelihara hati, ilmu basuh hati, ilmu bersih hati, ilmu apa? Ilmu bagi hati bercahaya. Tak ada ilmu ni, amalan rosak. Kerana apa tuan? Kerana bila tak ada yang ni, syaitan masuk dalam hati kita. Dia masuk dengan ubat apa? Ubat sombong, ubat riya, ubat ujub, ubat takbur, semua dia masuk. Kita ibadat punya banyak, dia masuk satu benda sombong, lingkup habis ibadat kita. Auzubillah min dzalik. Sebab tu jangan hanya kita sonok nak mengaji memperbanyakkan ibadat, tapi mengaji sama satu ilmu, macam nak jaga pahala amalan. Kan? Sombong, riak membasuh semua pahala amalan. Kita hasad dengki dengan orang, Nabi kata al-hasadu ya'kul hasanat. Hasad dengki makan semua pahala kebajikan, seperti mana api makan kayu kering, rugi pahala amalan. Betapa ramai kita yang beribadat, tuan-tuan saya kata, bahawa ramai kita yang kuat ibadat tapi kuat juga berdengki. Oh, tak tengok kau senang. Kuat ibadat tuan, kalau segi minta maaf saya, kalau segi dahi nampak hitam, tapi hati pun hitam juga. Dengki kono, marah kau ni, sakit hati kono, khianat kau ni, khianat kono. Ibadat buat, maka kita nak bang ada hang buat banyak ibadat tapi hang tak cari ilmu jaga pahala amalan. Kami bimbang balik pada Allah esok kosong, tak buat apa. Habis pahala kamu yang kamu buat tu pergi kepada orang yang kamu zalimi, pergi kepada orang yang hang nanya, kerana hang tak ada ilmu jaga pahala amalan hang. Hang tak ada apa? Tak ada pahala ilmu jaga amalan. Ni masalah sikit tuan-tuan.
Bila tak ada ilmu jaga pahala amalan, masalah. Tapi kalau ada ilmu jaga amalan, kita dapat kebaikan daripada Allah Ta'ala. Maka nak cari apa ilmu? Cari ilmu tiga ini. Pertama, ulama lihat pada cari ilmu banyakkan amalan. Yang kedua, cari ilmu jaga pahala amalan. Dan ketiga, cari ilmu jaga hati. Kata ulama, kata Syekh Ahmad Idrus Al-Idrusi dalam kitab dia Durus Samin, terjemahan daripada kitab Hikam juga, ulama syur kata apa? Kalau baki umurmu lagi 10 tahun, berhabis 10 tahun tu pergi cari ilmu jaga hati. Kerana siapa jaga hati, amalannya terpelihara, kalau sedikit pun berguna untuk dibawa jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam tuan. Tak mahu banyak salah silakan bahasa. Jumpa lagi masa lain di putar panjang lebih ni kan. Tak mahu banyak silap dan sebagainya. Jumpa lagi pada masa-masa depan. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak masjid yang sama-sama kita malam ni, insya-Allah, dan kita buka lah balik kuliah-kuliah kita yang lain dengan izin Allah Taala di masa depan. Padahal kita dapat kebaikan, jumlah mengaji di atas apa yang kita baca tadi, nak cari ilmu untuk jaga diri dan apa-apalah amalan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولي فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah alamin. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari luar sana ada tabung sikit saya bawa untuk tuan-tuan sumbangkan kepada kami atas pengurusan ma'had. Tabung dari luar masih banyak-banyak atas sumbangan tuan-tuan. Mudah Allah balas kebaikan tuan dengan segala galak.